Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2. Sebelum kami mulakan, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Nur Hafizah binti Mazlan dengan matching number 207070. Hai, nama saya Nur Tasha Adila binti Nur Hisham. Nombor matrik 207103. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika binti Muhammad Jamil dan nombor matrik saya 205733. Okey, jadi kami akan membentangkan 2 question, iaitu question yang pertama adalah pengurusan sebuah tempat percutian mesra alam, dan question yang kedua adalah pengurusan alam sekitar dengan melibatkan pembangunan lestari di Malaysia. Okey, jadi kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, kami memilih Pulau Langkawi sebagai tempat alam sekitar pelancongan, iaitu Pulau Langkawi ialah merupakan daerah kepulauan dalam negeri Kedah Darul Aman yang diberi status bebas cukai pada tahun 1987, dan ia juga merupakan salah satu tempat destinasi pelancongan yang paling popular di Malaysia. Ini adalah sejarah dari Pulau Langkawi. Langkawi iaitu kombinasi antara lang dan kawi yang diambil daripada perkataan bahasa Melayu iaitu helang. Dan Langkawi menjadi habitat kepada sejumlah burung helang merah kawi, iaitu kawi yang bermaksud merah hati. Dan sejarah Pulau Langkawi ini beribu-ribu tahun sebagai pusat perdagangan dan penempatan pelayaran penting di laluan antara India dan China. Okey, bagi geografi, dia terletak di negeri Kedah dan terdiri daripada 100 buah pulau dan terdiri daripada gugusan pulau yang terletak di utara Selat Melaka dan selatan laut, dan bandar utama ialah Pekan Kuah. Okey, ini antara mitos dan legenda Pulau Langkawi, iaitu kita boleh lihat ini. Pertama, kita ada Pulau Daya Bunting, Telaga Tujuh, Gergasi Bertarung, Mahsuri, Telani dan Telanai, dan air sekali adalah Geroda dan Jentayu. Okey, kita dapat 6 tempat popular di Pulau Langkawi, iaitu Dataran Helang. Dataran Helang ini adalah merupakan mercu tanda Langkawi dan juga merupakan tunggu tumpuan pelancong yang termuka di Pulau Langkawi Kedah, iaitu kebanyakan pelancong gemar untuk mengambil gambar di sinilah, Dataran Langkawi. Dan yang kedua adalah kereta kabel, iaitu kabel car, adalah memberikan pengalaman yang unik menerusi perjalanan meratasi hutan-hutan tebal yang berusia 550 juta tahun menuju ke bahagian tertua di Asia Tenggara, iaitu Gunung Macincang. Okey, kemudian kita pergi ke Pantai Cenang. Pantai Cenang merupakan lokasi utama di Langkawi. Mungkin pantai ini tidak sehebat Pantai Maldives, tetapi ia adalah pantai yang paling maju di Malaysia, dan Pantai Cenang sesuai dijadikan tempat untuk bersantai dan shopping souvenir. Kemudian ialah Skybridge. Skybridge ialah jambatan kabel penjalan kaki melengkung sepanjang 125 meter di Malaysia. Skybridge ini siap pada tahun 2005 dan panjangnya ialah 660 meter di atas paras laut di puncak Gunung Mak Cincang di Pulau Langkawi. Kemudian yang kelima adalah Waterworld. Waterworld Langkawi ialah salah satu akuarium marine dan air tawar terbesar di Asia Tenggara. Sejak mula beroperasi pada 26 Ogos 1995, ia menjadi salah satu destinasi pelancongan yang wajib dikunjungi di Langkawi dan telah menarik sebilangan pelancong asing maupun tempatan. Dan yang terakhir adalah Makam Masuri. Makam Masuri merupakan tempat yang dipercayai di mana Masuri binti Pandak Maya dikuburkan di Pulau Langkawi Kedah. Seterusnya saya akan serahkan kepada Natasha Adila. Seterusnya adalah pengangkutan. Untuk pergi ke Langkawi selalunya kita akan guna pesawat and then ferry.
Okay, next slide. Okay, seterusnya pengurusan tempat percutian alam mesra di Langkawi adalah konservasi pulau dan marin. Yang kedua adalah pemulihan habitat. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesedaran. Yang keempat pengurusan taman nasional. Yang kelima pengurusan sisa dan pencemaran. Yang keenam pembangunan mampan. Yang ketujuh adalah peraturan dan kawalan. Next. Kesimpulannya adalah Pulau Langkawi menawarkan keindahan semula jadi, sejarah kaya, mitos dan legenda menarik serta pelbagai tempat tarikan. And then sesuai untuk percutian bersama keluarga atau santai. Terdapat pantai, gunung dan pulau-pulau menarik seperti Pantai Cenang, Gunung Raya dan Pulau Dayang Bunting. Kisah masyhuri dan warisan kebudayaan yang menarik. And then akses pengangkutan mudah melalui lapangan terbang, feri dan bot. Destinasi menarik untuk percutian yang menyenangkan. Seterusnya saya bagi Atika. Okey, terima kasih Adila. Jadi saya akan teruskan dengan soalan kedua iaitu pembangunan lestari. So untuk pengenalan, proses menghasilkan keseimbangan di antara pembangunan ekonomi, pembangunan komuniti dan pembangunan ekologi. Seterusnya pembangunan yang memenuhi keperluan dan kehendak pada masa kini tanpa mengabaikan kemampuannya. Untuk akta berkaitan ialah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Perhutanan Negara 1984, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Taman Negara 1980 dan yang terakhir adalah Akta Perikanan 1985. Okay, seterusnya adalah penilaian impak alam sekitar. Iaitu impak alam sekitar adalah satu proses pencegahan daripada berlakunya kemerosakan kualiti alam sekitar. Dan ia juga satu pendekatan yang menyeluruh ataupun holistik ke arah pengurusan alam sekitar yang melibatkan kawalan dan perancangan sumber jaya agar wujud keseimbangan. Contoh projek yang memerlukan kelulusan impak alam sekitar di Malaysia adalah pembangunan jalan raya, pembinaan empangan, pembangunan industri berat dan pembangunan kawasan perumahan yang besar skala mempunyai impak alam sekitar sebelum kelulusan dibuat. Dan kesimpulannya, proses impak alam sekitar penting untuk memastikan impak kepada alam sekitar diperhatikan dan langkah-langkah pemeliharaan yang sesuai diambil. Malaysia dapat menjaga kelestarian alam semula jadi dan sumber daya alamnya sambil memastikan pembangunan berterusan bagi kesejahteraan generasi akan datang. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.